أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما ربي زدنا فهما حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Yang Bersa Tuan Pengurusi Qaryah Masjid Kampung Paya, Tuan Haji Zainal Azim dan seluruh barisan jawatan kuasa yang sempat hadir bersama-sama pada pagi ini. Yang saya hormati Tuan Imam, Ustaz Zul, Ustaz Adli, pegawai masjid yang sempat hadir bersama, pimpinan-pimpinan masyarakat tempatan, kaum-kaum muslimat, kaum muslimin, hadirin hadirat sedang tetamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya dapat kita bersama pada pagi ini, diberikan nikmat terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, iaitu nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman dan Islam itu pula dapat kita beramal dengan amal-amal yang soleh dikala manusia dalam kerugian, dikala manusia dalam kelalaian, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang bermaksud sesungguhnya demi masa manusia itu berada dalam kerugian, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal dengan amal-amal yang soleh, dan mereka yang sentiasa berpesan-pesan dengan keimanan ataupun dengan kebenaran, dan mereka yang sentiasa berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat mengangkat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana insya-Allah pada pagi ini kita menyambung kuliah kita berkenaan dengan Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullah. Jadi insya-Allah kita melihat sambungan pada hari ini, iaitu antara zikir-zikir yang di luar daripada waktu-waktu tertentu ataupun zikir-zikir yang boleh kita amalkan pada waktu-waktu yang tidak terbatas. Terpulanglah kepada kita, kalau zikir-zikir yang terikat pada waktu ni, antaranya yang kita dah lihat sebelum ni ialah waktu solat kita. Sebelum ni kita ada orang kata hari tasyrik, ya, ada raya haji. Itu semua adalah merupakan zikir-zikir. Contohnya kalau takbir raya tu, takbir muqayyad kita ada, takbir mursal kita ada, takbir raya kan. Itu antara zikir-zikir yang dibuat afdal, dibuat mengiringi waktu. Jadi insya-Allah pada hari ini juga kita akan memperhalusi, melihat lagi, iaitu antara zikir-zikir yang boleh kita amalkan, yang mana zikir ini tidak terikat dengan waktu. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada hari ini kita lihat lagi zikir yang dah biasa kita amalkan, iaitu Nabi SAW menyatakan bahawa man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Itu pun salah satu daripada zikir yang selalu kita dengar, ya, iaitu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Adapun zikir-zikir seperti ini mesti diqasadkan dengan hati kita. Contohnya bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lepas sembahyang tadi. Ya, ada hadis kata baca 10 kali. Ada hadis kata sekali pun tak apa. Sekali itu penuh iman dia, penuh dia punya hati perasaan dia, penghayatan dia tinggi. Maka itu juga Allah Ta'ala kira sebagai sesuatu yang amat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan perkataan seperti ini ataupun zikir seperti ini, raditu billah, aku redha kepada Allah. Raditu billah, kita faham betul-betul lah redha kita tu redha macam mana. Redha dapat nikmat saja ke, ataupun benda-benda yang baik yang Allah bagi pada kita, ataupun benda-benda yang selain daripada tu kita tak redha. Ada redha macam mana? Adakah kita redha ni dalam erti kata sebenar-benarnya redha? Tu kena faham. Yang keduanya ialah wabil islami dina, betul ke kita ni redha kepada Islam sebagai agama kita? Benar ke? Tu tanya pada diri kita betul-betul. Ya, kalau kita erti kata kita cakap saja kita redha kepada Islam, tapi hakikatnya
kita tak setuju banyak dengan apa yang disebutkan oleh Islam ni, maka tak ada makna juga kita sebut. Sebab itu sebutan itu perlu dikosotkan juga dalam hati kita. Kemudian yang ketiganya adalah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, ataupun kita sebut sebagai raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Dua-dua boleh pakai. Ya, nabiyya wa rasula boleh, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula boleh, ataupun wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Itu juga kita kena pastikan sama ada sebutan kita tu betul ataupun tidak, ataupun sebutan kita tu betul-betul kita kosotkan dalam hati ataupun tidak. Betulkah kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun nanti kita dah bawa datang pendustaan berkenaan dengan Nabi ni banyak. Kan, pendustaan pada Nabi ni banyak. Kadang-kadanglah kita ni tak tahu pasal sesuatu, kita jangan cakap pasal sesuatu yang kita tak tahu. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering ingatkan kepada kita, iaitu kalau kita ni, perkataan kita ni kena jaga. Jangan kita lemparkan sesuatu perkataan ni kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Islam. Kalau kita tak tahu, kita jangan sebut. Kalau kita tak pasti, jangan kongsi. Tak pasti, jangan sebut. Sebab benda ni boleh menyebabkan akidah kita tu nanti bergoyang. Akidah kita tu nanti akan ada masalah, akan ada celanya, tuan-tuan, ya. Sebab itu kita kena berjaga-jaga dalam soal zikir-zikir seperti ini, ya. Apa pertuturan kita semua kita perlu jaga. Sebab itu antara zikir ni, maka Nabi SAW kata apa? Wajabat lahul jannah, maka Allah Ta'ala redha kepada dia syurga. Wajabat lahul jannah, maka dia ni akan dijamin oleh Allah syurga. Kalau betul-betul dia cakap lah. Jangan sebut raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Semayang tak nak, pun susah juga. Ya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Quran tak percaya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Suruh baca doa masuk jamban, dia kata kurafat. Kurafat, tuan-tuan. Dia kata zaman dulu boleh lah takut-takutkan orang. Masuk dalam jamban takut-takutkan orang. Zaman sekarang ni zaman dah maju, bilik air ada lampu. Zaman dulu bilik air gelap. Jadi orang dulu-dulu dia takut pasal jangan duduk lama-lama, pasal dah memerut. Maka dia kata jangan duduk lama-lama, jadi dia takut-takutkan anak cucu. Macam kita lah, tuan-tuan, kan, jangan makan leher, jangan makan, jangan makan apa tu, sebenarnya kata orang sedap, tongking. Jangan makan tongking, jangan makan apa, obat roman berobot. Sebab benda tu ke ayam seekor satu je. Ayam ada satu tongking je, tuan-tuan. Kan, maka digobot dengan anak cucu, maka ditakutkan, dia kata kau makanlah tongking tu. Besok mulut kau celupa, kan. Sebenarnya, tuan-tuan, itu lain. Tuan-tuan tak boleh samakan dengan amalan baca doa masuk dalam jamban. Tak boleh samakan. Sebab tu muda-mudi sekarang ni ada yang kata benda tu kurafat, benda tu tahyul mahyul. Dia kata macam Piramli cakap dah, tahyul mahyul. Dia kata gitu. Mana ada lagi, dia kata ada hantu ke? Bukan hantu. Nabi tak pernah ajar cerita hantu. Ya, Nabi nak beritahu wujudnya makhluk Allah dalam tu, yang tak nampak dengan panca indera kita ni, tak dapat dirasa dengan panca indera kita ni, tetapi ia benda tu wujud. Bukan pasal cerita dongeng, tak, dia wujud benda tu sebab benda tu dikhabarkan di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Dikhabarkan benda yang datang daripada Quran, yang datang daripada Sunnah. Kita orang Islam tak ada pilihan, kita kena beriman. Sami'na wa ata'na. Kita kena dengar dan kita kena taat. Itu dalam Islam, itu pendekatan kita. Kita tak boleh kata walaupun kita tak pernah nampak, walaupun kita tak pernah nampak, kita rasa kita lebih berani daripada tu. Tetapi tuan-tuan, kita wajib beriman dengan kewujudan makhluk Allah SWT seperti itu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung denganmu ya Allah daripada jantan yang jahat. Mana jantan jahat tu dalam tu? Ada dalam tu, tak nampak dengan mata kepala kita. Betina yang jahat, khaba'ith, ada dalam tu. Siapa yang jahat tu kita tak tahu. Sebab itu kena jaga-jaga. Kemudian pula lepas tu pula nak buka baju dalam jamban, nak buka seluar dalam jamban, baca doa Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ulama kata baca pendek Bismillah pun cukup. Sebab Nabi SAW bersabda, al-sitru, iaitu
dinding ataupun kain pemidang, kain penghalang penglihatan jin dan manusia ni kepada aurat manusia adalah bacaan itu. Kita jangan tak percaya, alah nipu je. Sebenarnya orang tak bagi kita mandi telanjang kan, sebenarnya macam-macam lah. Orang takut ada CCTV kamera macam-macam lah. Ni kita yakin tak adalah telanjang boleh, apa salahnya? Boleh, tapi nak boleh tu dalam jamban ni baca doa, sebab nanti makhluk Allah yang lain tu, jangan kata manusia saja tergoda pada kita tuan-tuan, makhluk Allah yang lain. Tuan-tuan bayangkan baru-baru ni ada pergi satu tempat, tak nak sebut nama tempatnya, nanti orang tahu, orang tahu saya pergi. Bukan tahu bukan tempat tu tempat jahat, tak lah, tempat baik. Di tempat tu, tempat-tempat barulah saya nak renew saya punya, adalah lesen saya kan, lesen ceramah ni, ada tempat lah. Tiba-tiba datang orang pakai furdah ni, pakai furdah ni nampak mata je lah. Kalau tuan-tuan ni, kalau kita ni pakai mask tuan-tuan, dia tak pakai furdah, tak adalah orang kata apa kan, hitam, serba hitam semua, nampak mata je kan. Tapi beg tangannya, kasutnya, duduk dalam tu, duduk pandang, semua yang duduk tu memandang, tak kelip-kelip. Nampak mata je cantik tuan-tuan, nampak mata cantik pun tak kelip-kelip orang. Tu tak bayang lah. Saya kata patutlah Nabi SAW ni suruh manusia, suruh orang yang perempuan di Arab, di Syria, di mana-mana pun berada, kalau rasa cantik tu pakai furdah. Oman ni manusia ni, kalau jantan ni tak kira tuan-tuan, ni lelaki baru ni, manusia namanya. Tengok orang pakai furdah nampak mata pun tuan-tuan tak berkelip. Tuan bayang tengok, lawa ni kawan. Ni lawa, mata pun dah lawa. Mana tuan-tuan tahu? Jongang kok. Mana tuan-tuan tahu kan? Tapi nampak mata dah lawa dah. Menunjukkan bahawa sifat manusia ni, yang zahir ni, yang mubasyar ni, yang langsung ni tuan-tuan kan, kalau dia tengok benda-benda yang pelik pada dia pun boleh menunjukkan benda tu lawa pun pada dia dah tergoda dah. Apatah lagi makhluk Allah dalam tu tuan-tuan, yang tak ada iman dia, yang tak ada takwa dia. Tuan-tuan bayangkan yang makhluk Allah Ta'ala tu, yang kerja dia memang nak cari nak cari salah kita ni, kekurangan kita, ruang-ruang bagaimana untuk dia hasut kita ni. Tuan bayang macam mana lagi. Kan, lagi best di dalam tu tuan-tuan, boleh terus. Tadi pakai furdah dah tengok dah, ini boleh terus. Sebab itu bila kita nasihatkan, jangan kata tak percaya. Tak percayalah, ini khurafat ni, benda sesat. Hatta kan sambutan kita buat sembelihan haiwan korban pun ada orang Islam sendiri yang kata ni budaya apa ustaz, dia kata ini kita menghayati peristiwa pengorbanan yang dibuat oleh ada syariat menyuruh kita menyembelih haiwan ternakan pada yang mampu. Dia kata ini khurafat ni ustaz, ini kepercayaan yang lama. Bila Nabi Ibrahim tu sebagai bapa dia sembelih anak dia, maknanya dia tak kasih pada keluarga dia, tak sayang pada keluarga. Dah gitu pula. Ini orang sekarang cerdik tuan-tuan, dia punya alasan tu lain. Nabi pergi hijrah, dia kata Nabi cabut, Nabi bacul, dia kata. Kalau anak jantan Nabi Muhammad tu tunggu, dia kata. Kepala dia. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, Nabi SAW ni kalau dia nak lari, dia nak cabut, dia orang pertama kali pergi naik unta, pergi keluar dia, dan naik kenderaan yang paling laju sekali. Tapi Nabi SAW adalah insan antara yang paling akhir sekali keluar daripada Madinah setelah orang Islam semua habis keluar. Menunjukkan bahawa Nabi SAW bertindak berdasarkan wahyu Allah. Tapi itu pun tuan-tuan, walaupun sambutan awal Muharram tu, setiap kali sambut, setiap tahun tuan-tuan, cerita pasal hijrah ni tak masuk dalam kepala dia tu. Setiap tahun tu. Contohlah ni, contoh saya cerita. Contoh, begitu juga dengan sembelihan haiwan korban. Setiap kali raya duk cerita ni, sembelih haiwan korban, tanda kita ni beriman kepada Allah. Allah suruh kita buat sesuatu benda, tak ada tanya lagi dah, tak payah tunggu lagi dah nak tanya kenapa pula dia sembelih, kenapa pula ni. Jangan tiru apa yang dibuat oleh Bani Israel, di mana Allah Ta'ala wahyukan kepada mereka supaya sembelih anak lembu tuan-tuan. Sembelih lembu, bukan sembelih manusia, sembelih lembu. Maka dia boleh jawab balik dengan Nabi dia, are you kidding with me? You kidding me? Dia kata gitu. Kamu nak main-main dengan kami ke?
Wahai Musa, nak main-main ke? Nak bergurau ke ni? Padahal suruh sembelih lembu tu tuan-tuan. Nabi Ibrahim Allah perintah sembelih anak, dia buat. Bani Israel perintah sembelih binatang, dia tak buat. Bukan tak buat, dia banyak tanya. Dia banyak tanya, hampir-hampir, wa ma kadu yaf'alun. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma kadu yaf'alun. Mereka tu hampir-hampir sekali mereka tak buat, sebab terlampau banyak soal. Itu nak nunjukkan kisah tu. Diulang-ulanglah buat tok imam baca khutbah, diulang-ulang tuan-tuan. Yang sebenarnya khutbah ni kan saya nak beritahu ni. Ya, kita sembelih kurban ni tujuannya ni. Antaranya penghayatan kepada peristiwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tak masuk juga. Tak masuk tuan-tuan. Akhirnya dia kata ni kurafat, ini sesat, ini benda-benda tak ni, benda-benda ni macam-macam lah tuan-tuan kan. Jadi sebab itu, antara lain benda kurafat dalam masyarakat kita juga, antaranya makan daging kurban jangan lebih 3 hari. Ramai orang kampung paya darah tinggi. Sebab apa tuan-tuan? Dah dapat 3 kilo, nak kena mentah darah pula, 3 hari mesti habis. Mampu ikut jol tuan-tuan, berbuih. Ambulans berbilang-bilang masuk tuan-tuan. Bukan pasal COVID-19, tak, pasal terlebih makan daging tuan-tuan. Sebab percaya benar pula, itu ya tak betul. Bacalah betul-betul buku baca betul-betul kitab ustaz dia banyak datang tanya. Kan ini tak dongam. 3 hari mesti habis dong. 3 hari betul. Kena faham apa tujuan cakap 3 hari tu. Ya, tak ada kata wajib mesti habis. Kalau kata haram, tak adalah. Ada sebabnya. Maknanya lebih kepada, sebahagian ulama kata lebih kepada kita meraihkan yang susah. Kalau awak orang senang, jangan duk simpan benda tu lama-lama. Bukan nak makan pun. Ada jenis orang macam tu tuan-tuan. Dia tak makan pun, dia mampu, tapi dalam peti air dia 70 kilo. Lembu sekor dalam peti air dia tu tuan-tuan. Lembu sekor dalam peti air dia simpan. Pasal apa tuan-tuan? Pasal tu saya kata tadi, itu sifat, sikap manusia, attitude yang perlu diubah. Kita orang Islam ni kan, itu galakannya. Tapi tak adalah kata benda tu ada nas, ada dalil, mesti dihabiskan. Ya, jadi tuan-tuan tu, jangan buang tulang tulang semua jangan buang, yang kumpul-kumpul ni kumpulkan semua. Kata kenapa pula? Biar binatang yang sempurna. Kepala tak ada, macam mana? Tuan-tuan bawa balik rumah, daging tu ada buat kepala tak? Mana kepala tuan-tuan? Macam mana tuan-tuan kumpulkan, rusuk semua, kepala tak ada, tetap nama tak sempurna. Jadi soalannya benda tu tak betul. Adalah sebab-sebabnya dikumpulkan tu. Adab tu Islam ajar kita tu, adab. Dah makan bodoh yang sedap-sedap, jangan disepahkan pula. Dia punya sisa tu kat rumah orang. Orang yang susah tu tuan-tuan tengok daging, tengok tulang besar-besar kan, giabok kan. Menyakiti hati orang, perasaan orang. Banyak dalam Islam ni. Sebab tu kita ni tertakluk pada adab juga. Adab ni tujuan nak menunjukkan iman kita lah. Makan sedap-sedap ya, kotak pizza bagi orang. Sebelah tengok anak main, tinggal satu tuan-tuan, pizza hut tu tinggal sebelah tuan-tuan, bagi dengan kotak-kotak kali ke anak orang tu. Anak orang tu, orang sebelah rumah kan, orang sebelah rumah ni makan sedap kan. Jadi makna tuan-tuan, dalam Islam kan diajar, ya, tidak mungkin orang Islam itu kekenyangan sedangkan jiran sebelahnya kelaparan. Tu sebab tu Nabi pun nak kita tahu, dan rasa saya dalam khutbah raya itu pun ada sebut kan, barang siapa yang mampu, Nabi kata, untuk melaksanakan ibadah kurban, mampu. Dalam COVID-19 ni ada juga jenis manusia mampu kan. Ada manusia jenis nampak mampu tapi tak mampu kan. Masing-masing punya dirilah, dia lebih tahu. Kita tak boleh ukur. Jangan kita ukur mak kereta biasa tu, tapi korban tak nampak pun, sekor pun apa semua. Itu kita pandang dia. Allah je tahu dia tu mampu ataupun tak mampu. Kadang-kadang ada orang ni tuan-tuan, dia berduka pun, dia susah pun, romannya steady kan, dia apa je. Tapi tuan-tuan, bila tak mampu macam tu, bila kata dia mampu, Nabi SAW kata kan, ada hadis tu, bila dia mampu tapi dia tak korban, maka Nabi SAW kata jangan datang tempat sembahyang kami. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dikupaskan, para ulama kata, iaitu dia sifat kasih dia, kesian dia dengan orang susah di kalangan jemaah Islam ni. Dia sampai dia tak mau korbankan apa binatang pun, ya, untuk meraihkan hari kebesaran Islam tu, maka dia jangan datang. Maknanya kalau datang pun sama je, perasaan dia tu tak ada kepada orang Islam, kasih dia tu tak ada, berkorban untuk Allah tu tak ada. Jadi gitulah. Jadi maknanya itu pencerahan hadis tersebut. Jadi maknanya jangan kata benda ni khurafat. Jadi saya cakap awal-awal sebab nanti kita ngaji ni,
Masuk dalam bab doa-doa macam ni kan, tuan-tuan kata, so, saya pernah kena tu lagi. Ada kat kawasan-kawasan mana lah, ajar anak tentang jin setan ni. Dia WhatsApp saya, dia kata, Ustaz ajar anak saya ni takut dengan hantu. Saya tak pernah ajar anak saya takut dengan hantu. Dengan apa semua kata, setan bukan hantu. Makhluk Allah tu jin. Kan? Mana bukan hantu ni, cerita Ghostbuster ni dah. Kan, bukan cerita apa ni tuan-tuan, tapi nak bagi tahu bahawa wujudnya makhluk Allah selain daripada manusia ni memang ada, ya. Okey, kemudian hari ini doanya yang kita tengok, yang keduanya setelah kita tengok raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kita tengok juga antara lain iaitu yang kita baca selalu ni, iaitu zikir-zikir yang kita baca sebagaimana tu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ataupun subhanallah, ya, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Itu zikir yang selalu kita baca tuan-tuan, ya. Zikir-zikir ni juga rupanya adalah merupakan zikir yang hebat, yang mana Nabi SAW menyatakan tuan-tuan, barang siapa yang baca tu baca laju lah, ya, iaitu subhanallah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ya Allah apa ni alhamdulillah 33 kali, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah Taala akan ampunkan segala dosa dia. Kemudian ada yang kata lagi, iaitu Nabi SAW menyatakan maka Allah Taala akan ampunkan segala dosa dia, wa in kanat mithla zabadil bahri, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Jadi bayangkan, ya, kita baca zikir tasbih macam tu, kita baca lupa baca astaghfirullah, terus baca doa ni, boleh ke ustaz? Terus baca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, boleh, ya, sebab fadilat dia sama. Lepas sembahyang assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kan, tu kita dah tahu dah. Lepas sembahyang tu kita terus baca subhanallah, hukum boleh? Hukumnya adalah boleh tuan-tuan, ya. Walaupun tak baca istighfar secara khusus, istighfar tu, tetapi boleh juga kita baca subhanallah, sebab fadilatnya juga ialah mengampunkan dosa-dosa, ya, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah SWT melalui lidah Nabi SAW. Boleh kita amalkan tuan-tuan, ya. Itu dia. Yang ketiganya untuk hari ini ialah berkenaan dengan, iaitu juga zikir yang kita sebut selalu, iaitu zikir yang sebelum ni pun saya ada ajar tuan-tuan juga, ya, iaitu ya subhanallah ni. Kita tak sempat kan, kita kalau kita ada orang kata ada, ya, majlis kan, saya sebelumnya ada sebut dengan tuan-tuan semua, subhanallah adada ma khalaqa fis sama, subhanallah adada ma khalaqa fil ardi, subhanallah adada ma khalaqa baina dhalik, subhanallah adada ma huwa khaliqun, subhanallah sebanyak bilangan makhluk Allah di langit, subhanallah sebanyak bilangan makhluk Allah yang ada di bumi, ya, subhanallah sebanyak bilangan makhluk Allah yang ada di antara keduanya, subhanallah sebanyak apa saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga baru-baru ni ada orang hantar hadis pada saya, dia kata, ustaz, hadis ni sahih ke tidak, iaitu tentang satu selawat, ya. Satu hari Nabi SAW kata, aku tidak pernah melihat begitu banyak pahala selawat ini, melainkan kali ini aku dapat melihatnya, dibentangkan selawatnya, aku lihat selawat ni yang paling banyak sekali pahalanya. Apa selawatnya? Iaitu yang kita baca selalu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Kata gitu, hantar pada saya kan. Okey, tanya ustaz, hadis ni sahih ke tidak? Ini fadail tuan-tuan, ya, ini hadis fadail, ya. Kalau kita nak kata semuanya datang daripada hadis sahih untuk kita amalkan, saya tak beramal lah. Sebab hadis-hadis fadail ni tuan-tuan kena faham, dia tak ada susah untuk kita cari. Yang sahih itu memang payah lah, ya, memang payah tuan-tuan, memang sedikit sukar. Sebab fadail ni ialah kepada orang yang rajin beramal. Bila rajin beramal ni tuan-tuan, contoh macam kita lah hari ni, kita ngaji daripada kita Al-Azkar ni, kita zikir ni berapa banyak dah zikir yang kita belajar. Kata kita belajar 100 dah zikir ni, tapi kita tanya diri kita ni, berapa banyak yang kita betul-betul amal? Mungkin 3, mungkin 2 kan, yang lain lagi tu mana? Jadi kadang-kadang yang kita amal yang 3 tu, secepat kita ingat dia punya hadis, cepat kita pegang dia punya dalil,
Tapi ada pun yang lain tu yang kita dah belajar tapi tak amalkan, kadang-kadang boleh bawa kepada lupa, kepada tak ingat. Saya pernah ingat lah, saya ada tu ustaz dia cakap tu kan, ni daripada ni, nampak. Jadi hadis fadail juga macam tu kedudukan dia. Kadang-kadang kita nak cari yang sahih tu mudah, ada tersimpan sebab benda tu popular. Contohnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ini popular. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, popular. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, popular. Tapi bila masukkan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, apa semua, ini sekarang dia dah jadi macam tuan-tuan nampak tu. Jadi gitu juga dalam salawat ni, saya kata dengan dia, tuan puan, ya, selagi mana hadis ni tak bawa benda yang salah, tak bawa maksud yang salah ataupun bertentangan dengan syariat, maka boleh diamalkan. Sebab sebutannya betul, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Cuma penjodoh bilangan di belakang tu, penjodoh dia tu kan, pembawa dia tu yang belakang tu sajalah yang agak-agak bilangan banyak ni, banyak ni, banyak ni dan sebagainya. Itu pun kalau tuan-tuan yakin nak beramal, boleh, tak ada masalah. Sebab benda tu tak ada salahnya. Ya, lafaznya betul. Ya, dia tu tuan kena ingat tu. Macam kita dalam semayang lah, ada 13 rukun. Okey, 13 rukun. Qalbi, fi'li dan qauli. Dalam 13 rukun tu, berapa rukun qalbi? 2 contoh, tahu dah. Berapa rukun fi'li? 6, kita tahu. Berapa rukun qauli? 5 contoh. 5. Yang 5 tu apa? Yang 5 tu apa? Antaranya takbiratul ihram, Allahu akbar, perlu disebut dengan betul. Tu lain, Allahu akbar, betul. Yang keduanya apa? Surah Fatihah, ulama kata mesti baca dengan betul. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sampai habis baca dengan betul. Yang ketiganya bacaan apa? Tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tak boleh ustaz, mampu tengok banyak dah tu, ujungnya semua, ya. At-tahiyyatul mubarakatus sabati, semua habis semua. Dia tak ingat pasal apa. Orang kalau sekolah agama macam saya, sekolah Arab, mungkin senang nak ingat sebab basic tu ada. Kalau sebutkan at-tahiyyatul, dengar ustaz cakap kan boleh bayangkan huruf ta, huruf ha, huruf ya, huruf alif, huruf apa semua boleh buka, boleh bayang. Ustaz Zul ni, kalau kita sebut sekarang baca ayat Al-Quran, dia boleh bayang. Tapi kata-kata kita ni tuan-tuan kan, bukan semua sekolah agama. Ada yang tak khatam Quran pun. Dulu tuan-tuan nak sunat khatam, betul tak? Khatam dulu baru sunat, tiba-tiba dah cerita sunat, mana dah khatam ni dululah. Dulu tuan-tuan kan dengar dah sunat je, dah khatam tu. Dia biasa dah sunat, dulu budaya orang Melayu, kalau dah sunat dah potong ujung tu, makna dah khatam tu. Tu bangga kalau pergi masjid tuan-tuan, dan dah sunat, makna khatam. Sekarang tuan-tuan bersepah orang sunat, khatam tak? Betul tak tuan? Iqra' pun kadang tak jumpa. Jadi maksudnya tuan-tuan kan, bila kita sebut doa-doa macam ni, dia tak ingat, dia tak boleh imagine. Dia tak boleh imagine. Jadi kita ajar yang mudah. At-tahiyyatu lillah. Kemudian yang mana pula lagi? Sebut. Syahadat tu macam mana nak sebut? Asyhadu an la ilaha. Pastikan sebutannya betul. Yang ketiga rukun qaulinya yang lain, iaitu assalamualaikum warahmatullahi. Rukun qauli tu. Rukun qauli tu. Sebab tu kita tahu benda tu tujuannya tadi bukan nak menyusahkan kita, tak. Tujuannya supaya bila kita mengamalkan sesuatu benda tu, khususnya dalam solat kita yang wajib ni, benda tu kita kena buat sebaik mungkin, terbaik, supaya jangan salah. Bila salah tuan-tuan, sembahyang kita tak sah. Mana-mana rukun yang kita buat tuan-tuan, kalau salah, sembahyang kita tak ada. Dalam Islam mudah, dia tak macam benda sunat. Benda sunat kalau kita tak buat, boleh ganti dengan sujud sahwi. Benda wajib, benda fardu dalam ibadat solat kita, kita tak buat. Bahkan kalau kita buat sekalipun tak sempurna ataupun tak cukup syaratnya, maka rakaat itu dianggap tak ada. Contoh tak ada. Contoh macam inilah, tuan-tuan bangun rakaat kedua, sembahyang 4 rakaat, bangun rakaat kedua. Rakaat kedua tuan-tuan tengah fikir pula ni, pilihan raya aku tidak ni, pilihan raya tidak, tuan fikir. Ni Sabah dah pilihan raya, tuan fikir kita. Duk fikir-fikir pasal pilihan raya, tuan-tuan terlupa baca Fatihah. Kan? Terlupa baca Fatihah tuan-tuan, dah terlupa pula. Dah masuk rakaat komplek,
Dah akhir tu dan rasul kat kedua ni tak baca ni Fatihah ni tu. Dia anggap rakaat ketiga, rakaat kompak tu semua tak ada. Maknanya tuan-tuan kena semayang balik tak? Kena bukan semayang balik tak, bangun balik seolah-olah tuan-tuan semayang ya 5 ke 6 rakaat. Seolah-olah macam tu. Sebab rakaat yang selepas itu yang kita buat tuan-tuan dengan meninggalkan rukun tu dianggap sebagai tak ada, disappear. Hilang macam tu saja, burst. Habis. Sebab tu kita kena tahu rukun. Antara rukun fi'li, contoh rukun fi'li, antara saya katakan dia rukun fi'li tahu. Rukun fi'li tu apa? Bagi tahu saya yang 6 tu contohnya, 5 tu tahu. Bagi tahu satu okey. Duduk tahiyat akhir tu fi'li ke tidak? Tu saya ustaz sebut tadi tu, rasa saya tu fi'li tu. Rasa saya fi'li, okey, betul lah tu. Dia rasa fi'li, okey. Saya kata nak duduk macam mana? Nak sengit ke nak duduk betul? Iftirashi ke ataupun tawarruk? Contoh gitulah, duduk sengit kan duduk tu. Oh, tu pening tu Ustaz, tu duduk. Jadi senang cerita tuan-tuan, dia kata duduk tahiyat akhir saja yang rukunnya. Maknanya tahiyat akhir tu mesti dalam keadaan duduk. Tak ada kata jenis duduk. Mesti tawarruk, mesti macam ni, mesti duduk macam ni, mesti duduk. Tak ada, dia kata mesti duduk. Duduk tu macam mana cara duduk? Duduk ajalah. Duduk, baca dalam keadaan duduk. Tak boleh baca tahiyat dalam keadaan berdiri. Tak boleh tuan-tuan kan, contoh gitu. Maknanya tahiyat akhir dalam mazhab Syafi'i, tahiyat akhir itu adalah rukun. Adalah rukun. Tahiyat awal tu adalah sunat. Tapi sunat apa nak tahu? Hai'ah ke ab'ad? Nak tahu juga. Sebab sunat hai'ah dengan ab'ad ni kenapa mesti tahu? Sebab kita kena tahu yang kita tinggalkan tu sunat apa. Kalau sunat-sunat yang mewajibkan ataupun menuntut kita, bukan wajib ya, menuntutkan kita supaya sujud sahwi, kita kena buat. Contohnya macam kunut tadi kan, kalau tertinggal dia buat. Tapi kalau sunat-sunat macam kata sembahyang raya 7 kali 7 kali angkat takbir tu, kau tinggal nak sujud sahwi kau, kena tengok juga tu. Sujud sahwi ustaz apa semua kan, maklumlah tuan-tuan kan, imam bawa benda tu setahun sekali, tahun 2 kali, mesti lupa kadang-kadang tu kan. Kena faham lah, kadang-kadang ingat tapi tak cukup pun ada juga. Patut 7 tapi buat 5, buat 6 kan. Adakah yang sujud sahwinya? Tak. Jenis sunat pun kena tahu. Itu tujuan kita belajar. Okey. Jadi rasa saya cukup setakat tu. Hari ni telah panjang sikit. Okey. Ada apa-apa soalan setakat ni? Ada? Okey, cikgu. Bismillah. Dalam waktu tertentu. Contohnya kita pasti kita amalkan buat sebelum terbit matahari. Ada juga sebelum terbenam matahari. Sebelum terbenam matahari itu masalah. Kita banyak masa dalam bertambah waktu kan. Di sebelum terbit matahari. Kadang-kadang bagi rumah tak masalah. Kita hadir sini untuk kuliah. Jadi pun kita cepat sikit-sikit tu, kalau dia kena azan, lepas kita berhenti. Kita sambung, boleh tak? Bila kata itu nak buat? Waktu itu bila kata itu. Yang sebelum terbit matahari ni, kadang-kadang kita masalah kita. Tempat semua kan biasa, tapi sikit-sikit dah azan. Kita kena berhenti. Tak cukup. Boleh pun azan sambung. Boleh tak? Terputus serangan. Okey. Ini zikir wirid ataupun kita panggil sebagai hizib ya, yang kita amalkan dalam kehidupan kita pada waktu-waktu tertentu. Okey. Dan yang mengganggu kita kadang-kadang adalah program-program antara tu. Contohlah kita ada program ceramah dan semuanya. Jadi terbit matahari itu dah cepat kan. Contohnya ni mana naik dah dah siang dah. Kita biasa wirid lepas subuh kan, kita wirid kan, tiba-tiba dah naik. Okey. Dalam kategori macam ni tuan-tuan, Allah Taala Maha mengetahui. Tu kita. Ya, kita ni bila ada ruang masa tu kita buat tak? Sebab tu kita kena ingat Allah semasa kita senang. Bila datang waktu kita susah, Allah Ta'ala bagi pahala kita masa kita buat masa senang tu. Contohnya tuan-tuan itu hari sebelum PKP, tuan-tuan dah buat sembahyang berjemaah. Setiap waktu tuan-tuan ada di sini. Bila sampai PKP, masjid kena tutup. Tuan-tuan tak boleh datang berjemaah di masjid tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan sembahyang di rumah, insya-Allah Allah Ta'ala bagi juga tuan-tuan pahala besar juga sembahyang di saudara-saudara tuan-tuan sembahyang di masjid.
Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala ni dah mengukur tuan-tuan daripada tuan-tuan sebelum PKP lagi memang jenis datang ke masjid. Tapi kena faham, ni statement saya ni bukan kata sembahyang di rumah sama dengan sembahyang di masjid, tak. Tapi Allah bagi pahala lebih kurang tu sama macam penceramah. Hari-hari biasa dia mengajar dapat 800 sebulan, contoh gitulah. Jakim kasih. Sampai waktu PKP tuan-tuan, masjid semua tutup. Habis penceramah ni nak jadi apa? Nak jadi apa tuan-tuan? So tak dapat nak pergi mengajar, tak dapat nak apa. Tapi kerajaan kreditkan juga, masukkan duit juga, masuk dalam akaun RM800. Yang jujur pun kata macam mana? Yang tak jujur tu diamlah. Yang jujur tu tuan-tuan tanya, apa hal masuk 800 ni? Apa semua ni? Saya tak mengajar apa-apa. Ambil je lah ustaz, menteri dah lulus kan. Apa semua, nama pun PKP. Apa semua. Tak nak dah, saya ni tak ada pantang ni. Macam tu bagi nombor akaun. Masuk nombor akaun saya kan. Contoh gitu kalau tak nak. Contoh gitu tuan-tuan. Pasal apa? Kita ambil kira sebelum PKP lagi dia dah rajin mengajar. Bila PKP sebab musibah datang, kita kena faham lah kan. Ada SOP dan sebagainya, ada perintah larangan dan sebagainya, kita kena tu. Begitu jugalah dalam keadaan kita zikir juga. Bila selalu kita zikir biasa, alhamdulillah. Tiba-tiba hari itu tuan-tuan ada kuliah dan sebagainya, kita mendahulukan benda-benda seperti itu. Allah Ta'ala tahu. Macam kita setiap malam kita zikir. Malam tu ngantuk betul. Ngantuk benar tuan-tuan ke malam tu. Kita tidur. Nabi SAW kata, man nama an hizbihi. Barang siapa yang tertidur. Tertidur an hizbihi, daripada dia baca hizib dia yang selalu dia baca, au syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatiz zuhri, yang mana dia biasa baca antara solat fajar dan waktu solat zuhur dan sebagainya, maka Allah Taala kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili. Allah bagi dia penuh, pahala baca tu penuh. Pahala baca penuh. Maknanya pada orang yang rajin beramal, sebab tu beramal masa senang. Sebab nanti bila datang waktu kita ada masalah, tak sihat dan sebagainya, ada urusan, Allah Ta'ala tetap bagi pahala penuh juga. Kita boleh amal pada waktu-waktu yang lain. Sebab hizib ni antaranya, yang keduanya ialah hizib ni dia tidak terikat. Walaupun kita belajar, guru kita ajar mesti buat tu macam ni kan. Sebenarnya kita anggaplah benda tu zikir, walaupun kita tak amalkan tepat pada waktunya lepas subuh, kita boleh cubalah amal juga pada waktu duha kan, pada waktu dan sebagainya, insya-Allah jadi saya rasa cukup setakat tu. Ampun dan maaf kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.